Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harap suara saya jelas ya? Kena pegang begini. Semalam saya berceramah, orang di belakang tak dengar. Di masjid tu. Pimpinan Muhammadiyah Riau keseluruhnya sekali lah, daripada Dr. Sayuti dan seluruh yang lain-lain, pimpinan Aisyah, apa di sini dia panggil, muslimin muslimat ke? Dah ini kalau dia address muslimat saja, muslim ini jangan dipedulikan. Saya tahu Aisyah itu, saya tahu. Saya sudah banyak kali pergi di Muhammadiyah di seluruh Indonesia ni. Cuma saya tanya, di sini biasanya disebut muslimin muslimat ke, ibu-ibu bapak-bapak ke? Kalau tidak ibu-ibu, bapak sikit aja di depan. Okey. Saya bagi tahu pihak Muhammadiyah, lain kali tak payah sebut semua ini, semua gelaran-gelaran saya ini. Semua orang di Malaysia ini sebab saya ada jawatan dalam negeri. Tapi cukuplah panggil Dr. Mazhar, okey. Sama seperti di YouTube. Nanti saya pernah di jalan ada orang tanya soalan. Boleh tanya, ini Dr. Asriya, apa beza dengan Dr. Mazhar? Susah saya kata sama aja nama itu. Jadi saya tanya tadi, apa yang patut saya bercakap dengan Aisyah ni? Saya kata saya tak tahu, kerana orang perempuan ni bukan mudah untuk bercakap dengan mereka. Perkataan Aisyah, dulu saya heran kenapa disebut Aisyah. Oh, mereka kata sebab Muhammadiyah. Oh, jadi daripada situ maka Aisyah, yakni diambil daripada nama bonda kita, iaitu Aisyah binti Abi Bakr. Nabi SAW kadang-kadang kata, ya binta Abi Bakr, wahai anak kepada perempuan kepada Abu Bakr. Dan Aisyah radhiyallahu anha terkenal kerana bukan saja bijak tetapi kritis. Kritis maksudnya bukan kadang-kala, banyak hadis-hadis. Sesiapa yang belajar dalam bidang hadis, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengkritik riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang lain. Aisyah kata tak tepat riwayat itu. Sehingga Al-Imam Az-Zarkashi telah menghimpunkan sejumlah besar hadis-hadis Aisyah mengkritik sahabat Nabi yang lain ketika mereka meriwayatkan hadis. Dia namakan kitabnya Al-Ijabah limastadrakathu Aisyah ala sahabah. Dihimpunkan hadis-hadis bagaimana Aisyah membantah riwayat-riwayat hadis oleh sahabat Nabi yang lain. Aisyah kata tak tepat apa yang kamu riwayat, bukan begitu maksud Nabi. Dan ini banyak, itu diskusi yang lain. Saya bukan nak cerita yang itu. Saya nak ceritanya ialah Aisyah, kelebihannya, sebelum saya masuk tajuk adalah satu, dia muda. Yang ni antara isteri Nabi yang muda, Aisyah ni muda, lebih muda pada Hafsah. Aisyah radhiyallahu anha, dia, kalau orang Indonesia itu apa sebut? Kalau English tu kata agak outspoken, agak berterus terang. Dia berterus terang. Kalau dia tak puas hati, dia beritahu. Dia tak simpan. Sebab itu kadang-kala Syiah sering melaknat Aisyah.
Kalau kita tengok di dalam media sosial, ulama-ulama Syiah tu dia laknat Aisyah. Karena dia anti Aisyah. Karena dia kata Aisyah tak hormat Nabi dan seumpamanya. Aisyah bukan tidak hormat Nabi, dia sangat menghormati Nabi. Cuma Aisyah terkenal kerana dia tidak simpan. Dia bagi tahu apa yang ada dalam hati dia. Ketika dia muda, di dalam Sunan Abi Dawud, Aisyah radhiyallahu anha dia main banat, dia main toys. Apa ini? Apa kita Malaysia panggil anak patung? Mainan, boneka. Boneka. Dia main boneka. Jadi Nabi SAW masuk dan tengok. Nabi tanya apa? Dia kata, banati, boneka-boneka aku. Ma hadzal ladzi fi wastihin? Apa yang ada di tengah ni? Kata Aisyah, faras, kuda. Ma hadzal ladzi 'alaiha? Apa yang ada atas kuda tu? Janahan, dua sayap, kata dia. Nabi kata, faras laha janahan, kuda ada sayap. Kuda ada sayap ke tak? Ada tak? Tak ada. Tapi kuda anak-anak kita yang main tu, unicorn ada ya. Nabi kata, faras laha janahan, kuda ada dua sayap. Nabi tanya dia lah, apa kuda ada dua sayap? Dia kata, awama tasma' innahu li Sulaiman bin Daud khailun laha ajnihah. Adakah kau tidak pernah mendengar bahawasanya bagi Sulaiman bin Daud? Siapa Sulaiman bin Daud? Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud. Innahu li Sulaiman bin Daud, sesungguhnya bagi Sulaiman bin Daud khailun, kuda, laha ajnihah, yang mempunyai banyak sayap. Nabi tak respon pada Aisyah. Nabi kata, dia kata, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketawa hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi dalamnya ni. Geraham dia. Nampak geraham Nabi. Maksud Nabi ketawa pada Aisyah. Kenyataan Aisyah tu betul lah. Kalau tak betul, Nabi mesti betulkan. Tapi menunjukkan Aisyah kata, kau tak pernah dengar ke? Maksudnya, patutnya dia tak kata gitu lah. Nabi mesti tahu kan. Tapi itulah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sangat sayang kepadanya. Tak apa. Saya ingin ceritakan satu hal. Kemudian saya akan dua perkara. Kemudian saya akan tutup dua perkara itu. Saya nak akan buka kepada ruang ibu-ibu untuk bertanya saya soalan. Bolehkah? Bolehkah? Nanti saya tak tahu, saya orang Perlis kata, orang Malaysia kata syok sendiri. Hanya saya sangka okey, ibu-ibu tak okey. Perkara yang pertama ialah, saya nak ingatkan ialah, bila kita beraktivitas ni, banyak kegiatan, kita jangan terlupa untuk sentiasa mengikhlaskan niat kita kerana Allah. Kerana kadang-kala apabila kita sibuk berorganisasi, berormas ni, terlupa pula kita apa tujuan kita berormas. Sehingga akhirnya jadi rutin hidup yang tidak lagi disertai dengan keikhlasan kerana Allah. Ini sering berlaku pada banyak orang. Betul tak? Dia dah anggap itu kegiatan, aktivitas dia hari-harian. Terlupa dia untuk lillahi ta'ala. Rugilah. Aisyah radhiyallahu anha, saya sebut Aisyah hari ni, semua saya nak sebut hadis riwayat Aisyah. Tadi saya mulakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat, yang bagi nikmat, dengan nikmatnya disempurnakan perkara yang baik-baik. Itu pun riwayat Aisyah. Dia kata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a
ma ahabba qal. Nabi apabila lihat benda yang dia suka, dia sebut segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya disempurnakan benda yang baik. Wa idza ra'a ma karih, apabila dia tengok benda yang dia tak suka, baginda akan kata alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam apa keadaan sekalipun. Itu Aisyah riwayatkan. Tapi saya nak riwayatkan Aisyah radhiyallahu anha sebab tak ada tajuk. Tadi masa saya makan, saya tanya Pak Profesor, mau cakap tajuk apa? Apa-apa ajalah, dia kata. Jadi saya duduk sini, saya fikir tak apa, saya riwayatkan beberapa hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mudah itu, betul. Di dalam Sahih Muslim ada satu riwayat Aisyah yang menarik, penting untuk kita ingat. Aisyah tanya Nabi satu soalan. Aisyah ni cerdas. Sini cakap apa? Cerdas kan? Pintar. Smart. Oh, itu bahasa Riau. She was very smart wife of the Prophet. The smartest wife, if we can say it. Kan? She has a lot of narration from the Prophet. Nabi SAW, Aisyah ni semua bijak, tapi Aisyah ni the smartest, yang paling smart. Okey, pasal tadi puan cakap bahasa Riau. Okey, kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilul arham wa yut'imut ta'am wa hal dhalika nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu li'annahu lam yaqul yawman rabbi ghafir li khati'ati yawmaddin. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an semasa jahiliyah, Ibnu Jud'an ini namanya Abdullah bin Jud'an. Aisyah ialah anak kepada siapa? Aisyah ini anak kepada siapa? Sudah enggak ingat Anak profesor. Anak siapa? Kuatlah sikit, anak siapa? Anak kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia daripada Bani Tayyim, bukan Bani Tamim. Tamim lain. Tayyim bin Murrah dalam Arab. Ibnu Jud'an adalah tokoh semasa jahiliyah, juga daripada Bani Tayyim, sama. Jadi macam bapa saudaralah, keponakanlah dengan Aisyah. Aisyah tanya, Abdullah ibnu Jud'an semasa jahiliyah yasilur rahim wa yut'imut ta'am, menghubungkan silaturahim dan memberi orang makan. Fahal dzalika nafi'uhu, adakah itu memberi manfaat kepada dia? Semasa jahiliyah dia bagi orang makan, dia bagi hubungkan silaturahim. Qala, Nabi kata, la, tidak. Kenapa? Li'annahu lam yaqul yawman, kerana dia tidak pernah pun pada satu hari berkata, Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku pada hari kiamat kelak. Penting hadis ni, saya nak hurai sedikit, masa kita terhad. Ibnu Jud'an ni namanya Abdullah ibnu Jud'an. Siapa baca hadis sirah Nabi, mungkin dia ajar di Aisyah ini, dia akan tahu Nabi semasa belum menjadi Rasul pernah hadir satu perjanjian, nama dia Hilfal Fudul, perjanjian membela orang-orang yang dizalimi. Masa tu belum lagi Nabi menjadi Rasul. Nabi kata, laqad syahidtu hilfan
bidari Abdullah ibn Jud'an, "Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt." Sesungguhnya aku telah menghadiri suatu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Jika aku dijemput semasa aku dah jadi Rasul Islam, aku tetap akan hadir, walaupun yang jemput itu bukan Islam. Sebab perjanjian itu bagus. Perjanjian itu membela orang-orang yang ditindas. Perjanjian itu berlaku dari Abdullah bin Jud'an, di rumah Abdullah bin Jud'an. Maksudnya Abdullah bin Jud'an bagus tak? Bagus tak? Bagus. Dia memang baik. Sini kata bagus sama? Baik. Tapi kenapa semuanya itu tak memberi manfaat untuk dia pada hari kiamat kelak? Fahal dzalika nafi'uhu, adakah itu memberi manfaat padanya? Nabi kata la, tak. Kenapa tidak? Kerana dia tak pernah memohon keampunan kepada Allah pada satu hari pun. Maksudnya tidak dilakukan kerana Allah, dilakukan kerana dia Abdullah bin Jud'an, kerana dia tokoh, kerana dia aktivis masyarakat, kerana dia pimpinan. Maka jangan kita juga demikian. Sibuk menguruskan ormas kita, terlupa menguruskan jantung hati kita untuk ikhlas. Kata Nabi, kerana dia tidak pernah untuk menyatakan, Rabbi ghafirli khati'ati yaumaddin, wahai Tuhan ampunkanlah aku pada hari aku bertemu denganmu nanti. Yaumiddin, yakni pada hari kiamat nanti. Sebab itu ibu-ibu sekalian, alhamdulillah menjadi aktivis kuat di dalam organisasi ini, dalam Muhammadiyah Aisyah ini, tapi sentiasa mengikhlaskan niat kerana Allah. Maka sentiasa kena bertanya, yang akan ku buat ini Allah redha ataupun tak redha. Yang aku akan buat ini adalah termasuk memenuhi tuntutan syarak ataupun tidak. Itu. Perkara yang kedua yang saya ingin sebutkan ialah, apabila kita jujur dan ikhlas dengan perbuatan kita, amalan kita, aktivitas kita, mesti kita ingin kebaikan itu juga dicapai oleh orang lain. Betul tak? Terutamanya anak-anak kita. Kalau benar, ramai orang yang ibu bapaknya memang Masya Allah, anak-anaknya tidak ikut perjuangan. Ada tak? Dan dia pun tidak pernah membicarakan tentang perjuangan pada anak-anaknya, kerana sebenarnya dia seorang aktivis, tapi dia bukan seorang yang menghayati perjuangan. Kalau dia menghayati perjuangan, tentulah dia nak kebaikan perjuangan itu sebelum sampai pada orang lain, sampai kepada keluarganya. Betul tak? Baca Al-Quran, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah kata, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau imam kepada manusia. Apa respon Nabi Ibrahim, jawapan pada pelantikan Tuhan? Inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau pemimpin untuk orang manusia. Jawapan, baca di surah Baqarah, apa jawapan? Wa min zurriyyati, zuriat keturunanku juga. Kenapa? Kerana dia percaya ini kebaikan. Aku bukan nak saja, anak-anakku juga turut menyertai perjuangan ini. Tengok bila Allah ceritakan, idh qala lahu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan berkata, Islamlah engkau wahai Ibrahim, serahkan diri, aku serah diriku pada Tuhan semesta alam. Apa Quran kata? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yaqub berpesan tentang agama ini kepada keturunannya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
wahai zuriat keturunanku, Allah telah menabalkan memilih untuk kamu agama. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Kenapa? Kerana percaya perjuangan yang benar. Kalau kita tak percaya pada perjuangan kita, kita sibuk di rumah kita, tinggal rumah keluar rumah, kita tak akan pedulikan pendidikan dan pembentukan anak-anak kita mengikut perjuangan agama ataupun tidak. Kalau begitu, kita memang jadi macam aktivis alam sekitar, green dan macam-macam lagi, yang bukan berakidah dengan perjuangan tapi sibuk beraktiviti dengan kegiatan persatuan. Mudah-mudahan dua perkara ini memberi manfaat untuk saya dan juga ibu-ibu juga. Karena saya pun sama. Kenapa pergi ceramah? Sudah orang dah jemput, pergi aja. Terlupa. Tak, itu tanggungjawab menyampaikan risalah agama. Okey. Saya, oleh kerana yang menjemput saya berceramah tadi bukan lagi moderator, terus tadi pimpinan Dr. Sayuti, saya terus mengambil tugas ini. Saya tak bagi dah mikrofon ni kepada yang mengendalikan tadi. Saya buka terus kepada siapa ada soalan, dia bangun dan tanya. Kalau saya ada jawapan, saya akan berikan jawapan. Jika tidak, kita boleh sila. Sila. Ada silalah, guna ini pun boleh. Datang. Maju aja ke depan. Okey. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya saya ucapkan selamat datang kepada Datuk ke negeri Bumi Lancang Kuning ini. Bumi Lancang Kuning ya? Ya. Semoga Datuk berkenan ada di sini. Berkenan saya di sini. Setelah mendengar tazkirah dari Datuk tadi, bahwasanya Aisyah ini merupakan seorang pejuang yang tangguh bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah dalam setiap perjuangan Rasulullah. Tentunya itu merupakan suatu yang bukan main-main, yang sudah ditempa dirinya ataupun jiwanya. Jadi Datuk, bagaimana niat kami sebagai Aisyah yang diam ini, walaupun tidak 100% seperti Aisyahnya Rasulullah, paling tidak mendekati 70%. Okey, faham. Faham? Terima kasih. Okey. Okey. Saya nak jelaskan nama isteri Nabi Aisyah. Nama persatuan ini Aisyah. Aisyah. Sebab ya tu dia panggil ni semua orang bahasa Arab. Ya nisbah. Bukan nama isteri Nabi itu bukan Aisyah. Nama dia Aisyah. Macam nama Nabi kita Muhammadiyah. Nama persatuan ini, nama Nabi Muhammad, nama persatuan ini Muhammadiyah, bukan nama Nabi Muhammadiyah. Maksudnya ia itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Ia itu dikembalikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saya ingin sebut satu perkara jawab soalan ini. Bagi wanita, tanggungjawab dia yang pertama yang tertinggi setelah menunaikan solat dan kewajipan yang Allah fardukan secara fardu ain kepada dirinya ialah tanggungjawab di rumahnya bersama dengan suaminya. Selagi mana suaminya menyuruhnya dalam perkara yang tidak mungkar dan bukan perkara yang menjadi mudarat kepada dirinya,
dan bukan perkara yang mengambil haknya, wajib untuk dia taat. Wajib. Tidak boleh dia keluar daripada rumahnya untuk apa-apa kegiatan sedangkan suaminya tidak izinkan. Melainkan suaminya tak izinkan dalam perkara yang tidak wajar. Para ulama hatta nak pergi ke masjid minta izin suami. Walaupun Nabi memberikan garis umum, la tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan dia halang hamba-hamba perempuan Allah daripada masjid Allah. Kenapa Nabi kata begitu? Menunjukkan kuasa menghalang itu ada pada suami. Tapi Nabi kata jangan halang, benar. Tapi jika suami menyatakan kau jangan pergi, ada bahaya, kau jangan pergi kerana anak kita sakit, kau jangan pergi kerana aku ada urusan nak keluar mencari rezeki, nanti tak ada siapa tengok di rumah, dia tidak boleh pergi. Hatta dia tidak berpuasa sunat, melainkan dengan keizinan suaminya. Di kalangan para fuqaha ada yang lebih tegas dari itu. Tidak pulang ke rumah ibu bapanya melainkan dengan izin suaminya. Ya, begitu. Cumanya mereka bahas jika ibu ataupun bapanya tidak ada orang yang menjaganya, jika dia tak pulang, susah ibu dan ayahnya. Di kalangan para ulama di dalam mazhab Hanafi khususnya, mereka kata dia boleh pulang untuk hal itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, saya tidak memilih pandangan itu, menyatakan hatta kalau ibu dan bapaknya ataupun anaknya meninggal, suaminya kata jangan keluar rumah, dia tak keluar. Tapi saya rasa pandangan itu agak keras. Tapi yang pentingnya tentu mesti ada kemanusiaan. Semalam bukan di sini, ada orang bertanya tentang rumah tangga ni. Saya kata dalam agama ni dia dua. Allah kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil maksudnya kita berikan hak seperti mana yang dia berhak. Ihsan, kita berikan lebih daripada yang dia berhak. Saya selalu sering membuat contoh untuk dipahami. Kalau sekiranya isteri ajak suami, jom kita pergi makan di restoran yang mewah, mahal. Suami kata, itu tidak termasuk dalam kewajipan nafkah. Jom, mari kita pergi berwisata di Malaysia ke di mana-mana. Itu tak termasuk dalam kewajipan yang disenaraikan kewajipan suami. Jawapan dia tu betul, tapi itu sekadar adil. Sedangkan Allah memerintahkan ihsan. Ihsan lebih. Sebab itu bila kita tolong orang, walaupun kadang-kadang tidak wajib kita bagi, mungkin dia patut dapat 100,000 di atas kerja dia, kita berikan dia lebih. Kerana yang lebih itu adalah ihsan. Kalaupun kita bagi 100,000, kalau itu memang haknya, sudah memadai. Tapi lebih itu adalah ihsan. Isteri di rumah juga demikian. Kalau suami bagi ihsan, dia dapat. Tapi kalau dia tak boleh dalam nak memperjuangkan agama, dia meninggalkan tanggungjawab yang Allah akan tanya langsung berhubung dengan dirinya, iaitu suami dan anak-anaknya. Sebab itu, yang pertama, bila mau pilih suami, pilihlah suami yang pejuang, supaya kita boleh juga berjuang dan dia faham. Supaya sama-sama rasai suasana perjuangan itu. Jika tak, kita akan sedikit ada masalah. Tapi kalau dia benarkan, kita datang. Kalau dia tak benarkan, kita tak boleh. Nak pergi mana? Nak pergi dengar ada kajian. Kena lihat, jika kajian itu fardu ain,
Suami tidak mampu ajar kita fardu ain tu. Kalau kita tak hadir, kita jahil, solat kita salah, kita boleh pergi. Kalau suami kata, aku pun boleh ajar kau di rumah, tak apalah. Tapi kalau dia pun ajar salah, kita kena pergilah. Sebab itu banyak perkara berhubungan hal ini. Jadi aktivis yang baik untuk organisasi. Dalam masa yang sama, jangan lupa tanggungjawab yang asal yang telah Allah fardukan kepada kita. Ada lagi soalan? Sila, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari uraian-uraian Bapak tadi, pendapat tadi, ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Alhamdulillah tadi salah satu pertanyaan saya sudah disampaikan oleh yang bertanya lebih dulu. Yang akan saya tanyakan yang satu, Amirul Mukminin kita itu Siti Aisyah itu adalah Ummul Mukminin. ya Ummul Mukminin itu kita sama-sama mengagungkannya. Kemudian tetapi dari bagian dari Syiah itu sangat pandangan negatif. Dari segi mana? Karena mereka selalu mengeluhkan Hasan dan Husain. Sedangkan kita Aisyah itu adalah Mukminin kita yang banyak menyampaikan hadis-hadis dari beliau. Itu Ya. yang satu. Ya, terima kasih. Yang akan saya tanyakan. Syiah menolak semua sahabat Nabi kecuali beberapa orang. Bukan saja menolak, mereka mengkafirkan. Bukan saja mengkafir, mengatakan Abu Bakar dan Omar adalah taghut. Itu Syiah. Berbeda itu. Aisyah perempuan lacur, perempuan zina, mereka laknatkan dia. Itu Syiah. Sebab itu tidak ada titik pertemuan kita dalam hal itu. Kalau kita menerima itu diizinkan, ia meruntuhkan seluruh rangkaian agama kita. Sebagian orang dia tak faham, itu juga kita boleh tolerance. Mungkin kita boleh tolerance di sudut makan minum, untuk berbual, minum, mengopi, tapi tidak di dalam ajaran yang mengkafirkan para sahabat. Mereka menerima Fatimah untuk mereka terima Ummu Salamah. Ummu Salamah Syiah terima. Yang lain dia kurang terima. Aisyah musuh dia. Sebab kenapa dia bermusuh dengan Aisyah? Kerana dia bermusuh dengan bapa Aisyah. Siapa dia? Abu Bakar. Pasal dia kata Abu Bakar merampas jawatan Ali bin Abi Talib. Dia bermusuh dengan Hafsah binti Umar sebab dia marah pada Umar. Dia bermusuh pada Uthman. Kerana dia marah pada Uthman kerana Uthman telah mendahului Ali di dalam jawatan itu. Syiah di sudut itu tak sama dengan kita. Kalau kita terima idea Syiah, berarti 95% hadis-hadis yang ada dalam mazhab sunnah ini mesti dibuang, kerana ia datang melalui orang-orang yang dianggap oleh Syiah sebagai terkutuk dan terlaknat. Syiah terima Ali, terima Salman Al-Farisi, itu daripada Parsi di Iran. Dia terima Abu Zar Al-Ghifari, dia terima Al-Miqdad bin Aswad, dia menerima Ummu Salamah, dia menerima beberapa Ammar bin Yasir. Itu saja. Of course yang mati sebelum itu Hamzah bin Abdul Muttalib dia terima. Kebanyakan yang lain daripada itu Syiah tak terima. Itu berbeda. Berbeda. Saya tidak menyatakan bahawa saya tidak ada ruang untuk minum kopi sekali, berbicara sekali, tetapi ajaran itu bukan, perbedaannya bukan sedikit, perbedaannya banyak. Karena dia menyerang sumber itu. Bukan dia kata Aisyah baik, dia menyerang. Kalau kita setuju dengan dia, hampir keseluruhan rojokan reference kita, rojokan kita, hadis kita tak boleh diterima. Terutama yang dia paling marah, Abu Hurairah. Kita ahli sunnah berbeda. Ahli sunnah kata
para sahabah kita terima riwayat mereka. Walaupun kita tahu ada sahabah yang ada mungkin tersilap di sudut tindakan, tapi dia tak bohong pada Nabi. Kata Al-Khattabi, kata Ibn Kathir, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kata Al-Baghdadi, semua mereka menyatakan as-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah wa adalatuhum bi ta'dilillahi wa rasulih. Itu teks mereka. Sahabat itu adil, accepted riwayat mereka, diterima diri mereka ke semua mereka yang meriwayatkan, dan keadilan mereka itu telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya. Okey, ada lagi soalan lain? Silakan. Salam. Kita ada hanya lagi saya akan berhenti 15 minit sebelum azan, boleh? Ya. Azan lagi berapa minit? Ada lagi berapa minit? 30 minit Okey, ada lagi 10 minit. Okey. Ya. Cakap yang dikasih Dr. Mazhar cukup sudah. Saya, apakah saya ingin tahu, kami ingin tahu juga perkembangan Muhammadiyah Asia di Malaysia sendiri seperti apa, kita belum paham. Yang kedua, dulu waktu saya kuliah, itu ada sekelompok mahasiswa dari Malaysia yang dipilih sama pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kuliah di kampus, jadi langsung hebat kampus tersebut. Mungkin saran saya untuk memberi, mungkin Dato' bisa berdayakan mahasiswa Malaysia untuk belajar ke UMRI, mahasiswa dengan Dato'. Kenapa sebaliknya kami diberi kesempatan untuk diberi kepada Dato' untuk belajar dari mahasiswa dan juga di Malaysia. Okey, terima kasih. Okey, yang pertama, saya bukan anggota Muhammadiyah. Di Malaysia tak ada Muhammadiyah yang macam ini. Adalah kumpulan-kumpulan kecil cuba menubuhkan Muhammadiyah, tapi tidak sampai menjadi satu ormas masyarakat yang betul-betul. Tetapi apabila Muhammadiyah ingin menubuhkan Universiti Muhammadiyah yang pertama di luar daripada Indonesia. Muhammadiyah ni ada berapa banyak universiti dah? Janganlah jawab. Prof mau uji anggota Muhammadiyah. Minta maaf, Prof, minta maaf. Ada berapa? Tadi Prof ada beritahu berapa? 100 berapa, Prof? 100, saya rasa 173. Yang 74 itu satu di Malaysia, di Perlis. Ketika Muhammadiyah ingin menubuhkan universiti di Malaysia, tidak mendapat persetujuan daripada di satu tempat itu di Johor. Saya baca berita tu, saya telah hubungi Menteri Pelajaran ketika itu dan memohon perkenan daripada Raja Perlis. Kita nak jemput Muhammadiyah mari tubuh di Perlis, dan bersetuju. Dan sekarang Muhammadiyah sudah ada Universiti Universiti Muhammadiyah di Perlis. Alhamdulillah. Dan kita menyumbang dengan menyewakan bangunan yang untuk jadi universiti. Tapi sewaan itu hanya RM1, Prof. RM1, saya ingat RM1 3 tahun ya. RM1 itu berapa di Indonesia? Maksudnya kita memang nak Muhammadiyah beraktivitas. So itu Muhammadiyah di Malaysia ada di Perlis. Saya bukan ahlinya, tapi saya boardnya juga di dalam universiti itu, Okey, saya tak maulah menawarkan untuk Muhammadiyah ini beasiswa kerana banyak universiti Muhammadiyah. Tetapi kalau dah ditanya, kalau ada ibu-ibu ni yang ada anaknya mau ke Malaysia, ke Perlis, mau belajar di Perlis, saya tawarkan datang ke Kolej Universiti Islam Perlis. Itu belanja pengajiannya, tempat tinggal dan wang sakunya kita berikan, insya-Allah.
Tapi saya tak tahu berapa, mungkin boleh cuba dari sini 5 ataupun 10 orang dulu. Tak boleh ramai, nanti Umri marah. Datang sinilah, kenapa pergi tempat lain? Itu saya terserah pada Prof dan pimpinan Muhammadiyah sini. Kalau mereka kata okey, boleh. Kalau tak kata okey, datang ini aja. Oh, boleh? Masya-Allah. Kasihlah. Ada lagi berapa minit? Satu aja ya. Ya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang mahar. Untuk hal seperti ini, gimana saya bisa dapat akses informasi? Terima kasih. Okey, mahar. Tahu mahar? Di Malaysia tu disebut juga sebagai mas kawin. Sama Mahar adalah suatu kewajipan di dalam perkahwinan yang suami mesti berikan. Fa'tu ujurahun, mesti diberikan. Yang diberikan mahar itu disebut, walaupun dalam surah Maidah tu disebut ujur, tapi maksudnya mahar. Mahar tidak ditetapkan. Pada asalnya tak ditetapkan. Sayyidina Umar pernah cuba untuk menetapkan, dibantah oleh wanita pada zamannya. Walaupun ada isteri-isteri, anak-anak Nabi dengan maharnya, tapi terpulang kepada pihak wanita yang akan menjadi isteri itu untuk menetapkan mahar dirinya. Kebiasaannya ketetapan mahar ditetapkan mengikut keadaan diri isteri itu. Kalau masyarakatnya, katakanlah di sini maharnya pada sekian-sekian banyak, itulah mahar yang menjadi kebiasaan. Tapi mungkin kerana dia itu pendidikannya lebih tinggi, dia letak mahar, itu juga boleh. Sebab itu dalam fiqh ini dia ada bab, dia panggil mahar misil. Mahar yang setara, sebanding. Misalnya kalau bapaknya kahwinkan dia, lupa disebut berapa harga maharnya. Setelah kahwin baru dibincang, berapa mahar saya? Oh, tadi tidak dipersetujui, tak dibincangkan. Dah akad dah berlaku. Hendaklah bayar mahar yang setara, sebanding. Sebanding itu apa? Sebanding tengok pada kakak, tengok pada adiknya, tengok kepada orang di tempatnya, tengok kepada wanita yang sepertinya dengan keadaan seperti dirinya, berapa mahar. Itu mahar misil. Cumanya ada tempat tertentu mereka tetapkan mahar. Itu untuk memudahkan pentadbiran. Di Malaysia ada perkara yang saya kurang bersetuju, iaitu maharnya murah, tapi di samping mahar kena ada hantaran pula. Hantaran itu asing. Hantaran itu ditentukan oleh, katakanlah saya cakap dalam wang Malaysia lah, mudah. Kata maharnya mungkin berapa ratus, 500. Tapi hantarannya itu boleh pergi sampai 50,000. Kalau betul-betul lah, sekarang ni banyak selebriti ke apa, lebih lagi. 20,000 ringgit. Yang itu dikatakan hantaran. Akhirnya hantaran itu pada kadangkala berlaku, yang perempuan hanya dapat maharnya, hantarannya digunakan oleh keluarga untuk biaya makan, kenduri, walimah ini. Ini tidak benar. Kalau bapaknya mau memanggil ramai, bapak dia cari wang sendiri. Apa yang diberikan kepada anak perempuan, pada bakal isteri itu, kesemuanya sepatutnya dikira sebagai mahar je. Kalau
RM50,000, RM50,000 maharnya. Itu adalah milik mutlak isteri. Kalau suami bayar tak habis, kemudian berlaku perceraian, tetap wajib dia habiskan bayar. Jika tidak, dia berhutang dunia dan akhirat. Kalau dia tak bayar mahar hari malam pertama perkahwinan, tak bayar mahar, isteri kata, saya tak buka pintu, tak apa. Ataupun saya, boleh sebut masa ini peka lah, saya tak buka baju. Contohnya, isteri tak dianggap derhaka sehingga awak bayar mahar saya. Itu maksud mahar. Kerana mahar mesti persetujuan. Bayar mahar saya dulu. Mahar adalah hak isteri. Cuma di Malaysia tu ada negeri-negeri ada yang kata dia fixkan, tak boleh kurang daripada ini. Itu dia fixkan. Tapi ikutlah, kalau kita mau bayar lebih, kita kata ini semua mahar ya. Dasar kajiannya apa Datuk yang membuat minimal? Mungkin dia rasa takut ada yang murah sangat zaman dulu. Kadang-kadang harga tu harga yang 50 tahun dulu belum diubah. Kan? Mahar semua yang menjadi, kalau perempuan kata mahar saya 2 biji kereta, itu mahar. Mahar saya 1 biji rumah, mahar. Yang berharga. Kadang-kadang ibu bapa ada yang tak memberi perhatian pada mahar. Yang disibuknya apa keknya, kuihnya, bagaimana cara bajunya. Ini semua itu adat. Mahar adalah merupakan bahagian daripada hukum syarak. Datuk boleh nanti minta nombor kontak biar saya bisa. Boleh. Okay. Ini saya punya tim media, boleh tanya mereka. Nanti mereka ikut saya di mana-mana. Okey. Terima kasih banyak. Sehingga ketemu lagi. Saya sebenarnya datang bagi tahu Pak Syahidul Amin, saya bukan datang nak berceramah banyak-banyak sangat. Tapi saya datang untuk berjumpa dengan teman-teman. Pak Syahidul Amin dan Muhammadiyah telah atur beberapa tempat termasuk di sini. Jadi saya bawa family juga mau tengok Pekanbaru ini. Jadi hari ini alhamdulillah ini last. Saya boleh petang ni saya ada ruang untuk muter-muter. Kalau pusing-pusing tu nanti pening pula. Tapi kalau di Malaysia tu pusing-pusing. Mutar-mutar, dan insya-Allah di kesempatan yang lain jika direzekikan Allah kita bertemu lagi insya-Allah. Boleh tengok dalam YouTube saya di Dr. Mazhar. Sebahagian soalan ni saya dah jawab. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.